Lebih 1000 tahun lalu, puncak tertinggi di Kedah ini pernah menjadi tanda arah pintu masuk ke perairan Nusantara Melayu. Kapal-kapal dagang India dan Arab menggunakan puncak Gunung Jerai sebagai mercu tanda pelayaran mereka menuju ke China. Di kaki gunung ini, tamadun Melayu purba ditemui. Candi Lembah Bujang ini menyimpan rahsia dan misteri yang bakal merombak catatan sejarah tamadun Melayu. Datuk Haji Hashim lahir di Kedah. 20 tahun lalu, dia bertekad membawa keluarga menetap di kaki Gunung Jerai. Katanya, keindahan dan suasana mistik sejarah purba gunung ini membuat jiwanya tenang. Menurut catatan sejarah, agama Islam mula berkembang ke tanah Melayu apabila seorang mubalih dari Yaman datang dan menetap di puncak Gunung Jerai. Syekh Abdullah Al-Kumairi dikatakan tiba pada tahun 1136 atau 531 Hijrah untuk menyebarkan Islam ke Nusantara. Penakar sekarang dah hampir 1000 tahun. Kalau wali Allah pilih tempat ni, pastinya tempat yang barakah lagi karamah. Sebab itu, sebab ayah pun pilih tempat ni juga. Di usia yang macam ayah ni, pilih sini tempat ni. Menurut riwayat, Syekh Abdullah yang juga dikenali sebagai Tok Syekh telah mengislamkan Sultan Muzaffar Shah, Sultan Kedah yang pertama pada 1136 Masihi. Di padang Tok Syekh ini juga dikatakan laungan azan pertama berkumandang di tanah Melayu. Telaga Tok Syekh yang tidak pernah kering lebih 1000 tahun masih dapat digunakan hingga hari ini. Malangnya, tempat ini menjadi tumpuan golongan yang percaya dengan kuasa mistik yang wujud di kawasan gunung ini. Ramai orang kampung yang kami temui membawa berbagai cerita tentang wujudnya perkampungan orang Bunian di sini. Ini makhluk asing ni memang ada di sini. Contohnya macam hari Khamis, dia macam kat bawah, dekat tepi sungai sana. Hari Khamis dia orang pukul 10 pagi dia orang turun masak-masak apa semua sana. Buat kenuri sikit lah. Hari Khamis, malam Jumaat. Di sebelah sana perumahan, kampungan dia orang. Alam Bunian ni memang wujud. Memang ada. Alam Bunian ni. Atas Gunung Jerai dan di sini juga. Mesti ada Alam Bunian. Pasal apa Alam Bunian ni bagi orang yang Allah anugerah dia kasyaf saja yang boleh nampak. Tak semua orang boleh tengok alam gaib ni, alam mistik alam gaib ni. Ada orang tertentu yang amalan dia kuat, ibadat dia kukuh, insya-Allah. Yang kata di atas tu tempat perkampungan Bunian ada. Cuma kita nak boleh nampak ataupun tidak saja.
Dari puncak Gunung Jerai, kelihatan sawah bendang dan lautan yang menjadi pintu masuk ke alam Nusantara Melayu. Di sini, kapal-kapal dagang yang berlayar dari Lautan Hindi masuk ke Selat Melaka dapat dipantau dengan jelas. Gunung Jerai ni dia merupakan mercu tanda ataupun landmark untuk pedagang-pedagang masuk ke Lembah Bujang tadi lah. So kalau dalam Berumahan Wangsa yang menceritakan sejarah Kedah ni kan, dia menyebutkan sebagai Pulau Serai. Pasal kalau masa dulu tu air laut ni kita sampai ke dalam. Sekarang ni air dah turun, dah susut sampai ke sekarang kan. Kalau dulu kalau kita tengok sawah padi ni, kalau kita buat kajian geomorfologi tu, sawah padi ada sekarang ni dulu laut. Dan di situlah kapal-kapal tu masuk ke, dia nampak je Gunung Jerai tadi. So dia dah tahu dah. Bagi orang Cina dia merujuk Lembah Bujang ni sebagai Checha. So bila dia sampai, dia sampai Checha. Dia tahulah ni Lembah Bujang. Kalau orang India, dia kata ini Kadaram pasal Lembah Bujang ni. Nah, dia reference kan. Kalau orang Arab dia sebut sebagai Chakida. So they mean kalau kita baca teks-teks Arab tu yang dulu kata Lembah Bujang ni indah dengan pulau-pulau yang indah. Walaupun sering dikaitkan dengan berbagai cerita misteri dan mistik, Gunung Jerai dan kawasan sekitarnya di kaki gunung ini sebenarnya menyimpan banyak rahsia tamadun Melayu purba yang masih belum terungkai. Inilah Lembah Bujang, tapak tamadun purba seluas lebih 400 km persegi yang terletak antara Gunung Jerai dan Sungai Muda di Merbuk, Kedah. Dalam bahasa Sanskrit, Bujangga bermakna ular atau naga yang melambangkan kemakmuran sesuatu tempat. Candi-candi di Lembah Bujang yang dipercayai berusia lebih 1,500 tahun banyak dipengaruhi unsur agama Hindu dan Buddha. Penemuan cari gali tapak arkeologi pertama kali dilakukan sekitar tahun 1840. Namun hanya pada tahun 1970, apabila usaha meluas dilakukan, terbongkar rahsia dan misteri ribuan tahun. Ia mempunyai pantai dan tebing di sepanjang Sungai Merbuk yang mudah dimudik oleh pedagang dari China, India dan Arab yang sering singgah ke sini untuk bertukar barang dagangan. Lembah Bujang ni dia jadi tumpuan pada pedagang-pedagang daripada India, China, Arab untuk mendapatkan barang-barang terutamanya hasil-hasil hutan hujan tropika yang terdapat di sini. Kita berpusat untuk pengumpulan hujan tropika. So sinilah pedagang-pedagang datang masuk ke Lembah Bujang dalam masa 6 bulan ikut tiupan angin timur laut dengan barat daya tadi kan. Bila timur laut datang, barat daya pergi. Barat daya datang, timur laut pergi. Nah sinilah yang membawa pedagang-pedagang tadi datang ke Lembah Bujang dan balik ke negara asal dia. So dalam bulan dia berada di sini ni disebabkan dia perlukan makanan, air, sumber-sumber untuk membaki kapal selain daripada barang-barang dagangan tadi. Kebanyakan candi-candi yang kita temui di Lembah Bujang terletak di sepanjang sungai-sungai tawar tadi.
So sini menunjukkan bahawa pedagang-pedagang ni perlu sumber makanan yang terdapat di sekeliling sungai-sungai kan. Candi-candi yang di Lembah Bujang ni pada pandangan saya dibina oleh pedagang-pedagang agama Hindu dan Buddha yang berdagang di sini. Penemuan candi-candi ini telah menimbulkan beberapa persoalan. Adakah orang Melayu waktu itu menganut agama Hindu dan Buddha, lalu membina candi ini? Apakah benar pedagang India telah berhijrah beramai-ramai dan bermukim di kawasan Lembah Bujang? Profesor Mokhtar Saidin dari Universiti Sains Malaysia berpendapat belum ada bukti kukuh yang mengatakan orang Melayu zaman itu beragama Buddha atau Hindu. Bila kita nak mengkaji tentang peradaban sesuatu bangsa, kita nak lihat seawal data. So, apa yang berlaku di Lembah Bujang ialah data awal ni tak dijumpai sebelum ni. Hanya menjumpai candi, memang betul candi Wimana Madapa, tetapi tidak ada yang lebih awal. Maka kita tak tahu betul ke kita ni bertradisi yang sedemikian. Tapi memang betul bermula abad ke-6 Masihi memang peak ataupun puncak kepada agama Hindu Buddha. Tetapi yang sebelum tu tak ada. Jadi bila jumpa Sungai Batu, kita dapat lihat yang sebelum tu 1000 tahun sebelumnya adalah beragama ataupun mengamalkan animisme ini, penyembahan alam sekitar. Jadi dia lebih kemas dan dapat kita lihat transisi itu. Menurut kajian, Kerajaan Kedah Tua meliputi kawasan yang sangat luas, dari Bukit Curas di daerah Yan, Gunung Jerai, kawasan hulu dan hilir Sungai Mas dan Sungai Muda hingga di Ceruk Tok Kun. Setiap penempatan dikatakan memiliki ciri budaya dan kepercayaan berbeza-beza. Antaranya ialah Kampung Sungai Emas, Pangkalan Bujang, Kampung Sirih, Sungai Batu dan Jeniang. Dr. Rasha Roziadi Kau, 33 tahun, adalah seorang ahli arkeologi dari Universiti Sains Malaysia. Mungkin agak ganjil seorang anak muda memilih bidang arkeologi sebagai kerjaya. Namun, minatnya untuk mendalami kajian sejarah purba Melayu telah mendorongnya melanjutkan pelajaran ke Universiti Peshawar di Pakistan dan mempelajari bahasa Sanskrit. Kemungkinan masyarakat di Kampung Sungai Mas dan di Pangkalan Bujang, sebahagian daripada mereka mengamalkan kepercayaan Hindu-Buddha. Tetapi kita memiliki bukti di tapak-tapak, contohnya di Jeniang, di Sungai Batu, bahawa masyarakat Melayu di sini masih mengekalkan kepercayaan asal mereka, iaitu animisme. Jadi bila kita mahu menjawab soalan itu secara umum, boleh saya katakan bahawa wujud sebahagian masyarakat Kedah Tua yang mengamalkan kepercayaan Hindu-Buddha dan sebahagian yang lain meneruskan kepercayaan asal mereka, iaitu animisme. Jadi ini selalunya kita kaitkan dengan teori identitas diri lah. Yang ada orang mengatakan bahawa orang Melayu di Semenanjung ni beragama Hindu atau tidak. Tapi kalau teori dinasti mengatakan bahawa orang Melayu ni orang tempatan sebelum dia beragama Islam, beragama Hindu. Tapi ada juga pandangan-pandangan lain yang mengatakan bahawa orang tempatan ni tadi dia tidak menerima agama ni. Dan dia daripada animisme terus menerima Islam. Dan berkembangnya cara perdagangan tadilah. Dan kalau kita rasa kalau agama Hindu tu berkembang, kenapa dia hanya berada di Lembah Bujang saja? Di rantau Asia Tenggara, terdapat 2 candi terkenal yang menjadi tumpuan. Candi Angkor Wat di Kemboja yang dibina pada pertengahan abad ke-12 terletak di Siem Reap. Ia memakan masa 30 tahun untuk dibina.
Candi Borobudur di Jawa Tengah Indonesia lebih tua dan dikatakan dibina sekitar 750 Masihi. Kawasan candi seluas 2,500 km persegi ini lebih besar daripada Angkor Wat dan dianggap candi Buddha terbesar di dunia. Bagaimanapun, penemuan Candi Lembah Bujang telah banyak merombak catatan sejarah. Candi Lembah Bujang terbukti lebih tua daripada Candi Angkor Wat dan Candi Borobudur. Kesemua candi ini mempunyai satu persamaan, iaitu pengaruh budaya India dan agama Hindu-Buddha. Tapi menurut pakar arkeologi Amerika, Dr. John Miksic, yang mempunyai lebih 40 tahun pengalaman mencari gali sejarah tamadun Nusantara, kesemua candi itu jauh berbeza dengan candi yang terdapat di India. Jadi memang arsitektur dengan memakai bata misalnya memang ambil contohnya dari India. Tapi bentuknya dari bangunan yang dibangun dari bata itu tidak seperti di India. Memang ada sedikit persamaan, tapi Borobudur tidak ada bangunan seperti Borobudur di India sama sekali. Jadi memang sudah ada satu pertukaran kebudayaan antara India dan Asia Tenggara dan berbagai wilayah di India, bukan hanya satu tempat. Jadi orang-orang Melayu pergi ke India Timur Laut, India Tenggara, India Selatan, India Barat Daya juga. Nah, jadi orang Melayu tidak terbatas pada hanya satu contoh dari kebudayaan India. Mereka juga memilih dari berbagai wilayah di India. Rahsia yang tersimpan di sebalik Candi Lembah Bujang masih lagi dikaji secara terperinci. Banyak persoalan masih belum terjawab. Sungai Batu kira-kira 40 km dari Gunung Jerai. Tapak arkeologi ini menjadi tumpuan kajian Universiti Sains Malaysia sejak tahun 2009. Penemuan sejarah purba yang dijumpai di Sungai Batu adalah sesuatu di luar dugaan. Terdapat bukti wujudnya tamadun Melayu yang dipercayai berusia 582 sebelum Masihi. Yang paling mengejutkan ialah penemuan tempat melebur besi. Selepas kami menemui Sungai Batu, ianya jauh lebih jelas dari sebelumnya. Jadi apa juga tanggapan yang keluar sebelum ini kerana tak ada penemuan. Jadi apabila kita temui tapak ini yang asasnya adalah industri besi, menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa. Kerana besi adalah teknologi tertinggi. Dia boleh mencapai suhu yang cukup tinggi, lebih 1000 darjah Celsius, membuatkan bermakna dia adalah satu kumpulan masyarakat yang ada sistem yang boleh melebur besi, yang boleh mengawal pentadbiran, ada urusan pentadbiran yang sangat kemas dan juga boleh berniaga. Sudah pasti ada sistem masyarakat yang sangat hebat. Catatan sejarah dari sumber India dan Arab menunjukkan Pelabuhan Kedah Tua terkenal sebagai pusat penghasilan besi untuk diperdagangkan ke luar Nusantara. Apabila kita nak bincang tentang peranan Sungai Batu serta fungsinya sebagai sebuah pusat peleburan besi, kita perlu berbalik kepada rekod-rekod sejarah. Okey.
Kebanyakan rekod-rekod sejarah yang menceritakan tentang peranan Kedah Tua sebagai pengeluar besi ini terdiri daripada rekod-rekod India, rekod-rekod Arab dan juga prasasti-prasasti yang ditemui di India. Di dalam rekod India yang paling awal sekali, nama rekod tu adalah Silapadikaram dan Pattinapalai. Dia ada menceritakan bahawa Kedah Tua telah mula mengeksport besi ke India. Lepas tu kita ada pula sastra Tamil yang dapat ditarikkan pada kurun ke-10, kurun ke-11. Nama dia Parungkatai. Dan dalam sastra Tamil tu dinyatakan bahawa besi dari Kedah tu adalah sangat berkualiti tinggi dan dapat digunakan untuk membina kereta kuda. Permukiman purba yang ditemui di Sungai Batu dipercayai berusia hampir 2,500 tahun. Ini membuktikan masyarakat Melayu purba waktu itu sudah mencapai tahap keilmuan dan teknologi yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah kita jangkakan. Antara yang turut ditemui ialah tinggalan tapak penyembahan yang dipercayai digunakan untuk kepercayaan animisme masyarakat waktu itu. Ia jelas berbeza dengan candi-candi yang dijumpai sebelum ini kerana berbentuk bulat berbanding candi yang berbentuk empat segi. Kita jumpa monumen ataupun bangunan ritual yang bermula daripada bulatan. Kita tarikhkan abad kedua, awal abad kedua Masihi. Tidak ada satu monumen pun Wimana Mendapa yang kita jumpa sini pada awal abad kedua. Yang kita jumpa, yang saya dah tarikhkan majoriti daripadanya, hanya abad ke-6 ke atas. Bila kita bandingkan dengan keseluruhan Wimana Mendapa yang ada sini, abad ke-6 masih, maka ini menggambarkan struktur yang jauh lebih awal dan apa peranannya mungkin berbeza. So, berdasarkan pada tembika, setiap stand ataupun tiang ni adalah tembika kita jumpa. Dalam tembika tu ada makanan, ada abu dan sebagainya. Maknanya ada upacara berlangsung di sini. So, upacara tu untuk apa? Pada awal abad kedua. Kalau abad ke-6 masih ke atas, senang, mudah, Hindu-Buddha. Tapi bila abad kedua, untuk apa? Jadi itu yang mencadangkan dia adalah berlakunya animisme, satu ritual animisme, dan bangunan ini yang bulat ini dibina di tengah-tengah tanjung. Di tanjung, dan depan ini adalah tasik dan sungai kuno, tasik kuno. Sekarang ini cuma hutan bakau, air dah kurang, meluas, dan terus ke depan adalah Gunung Jerai, puncak Gunung Jerai. Jadi itu memungkinkan ada ritual penyembahan berlaku pada konsep menyembah alam sekitar Gunung Jerai dalam konsep istilah animisme. Dr. Imran Tajuddin, seorang pensyarah jurusan seni bina yang banyak membuat kajian tentang reka bentuk purba di Nusantara, berpendapat orang Melayu waktu itu sudah pun mempunyai kemahiran seni tersendiri. Candi-candi di Kedah dibina oleh orang Melayu sendiri berdasarkan pengetahuan dan kebiasaan mereka membuat tempat pemujaan yang sudah pun wujud sebelum agama Buddha. Dan dalam tamadun orang Melayu sebelum agama Buddha, kawasan yang diberi berundak-undak ini adalah tempat untuk pemujaan, apa yang dipanggil dalam bahasa Melayu sembahyang. Istilah hyang itu merujuk kepada nenek moyang. Jadi hyang. Sembah itu perkataan Melayu, hyang juga perkataan Melayu, menunjukkan penghormatan kepada nenek moyang. Jadi dalam sistem yang lama ini, sembahyang, kawasan itu diberi seolah-olah menjadi tempat yang berundak sampai ke puncaknya. Namun persoalan yang belum terjawab dengan pasti ialah berapakah usia sebenar tamadun Lembah Bujang dan adakah tempat peleburan besi di Sungai Batu ini membuktikan tamadun Melayu waktu itu sudah pun mencapai tahap ilmu yang tidak pernah terlintas dalam fikiran kita.
Pelabuhan di muara Sungai Merbuk satu masa dulu pernah menjadi tempat persinggahan utama kapal-kapal dagang dari India, Arab dan China. Kedudukannya begitu strategik di pintu masuk perairan utama dagangan antara India dan China. Kami menyusur Sungai Merbuk untuk cuba membayangkan bagaimana lebih 2000 tahun lalu perairan ini sibuk dengan kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Jadi keistimewaan Pelabuhan Kedatua adalah nombor satu, dia tu antara pelabuhan terawal dekat Semenanjung. Nombor dua, dia bertahan lama. Dan nombor tiga, dia adalah antara pelabuhan yang mengeluarkan produk dia sendiri. Ada setengah-setengah pelabuhan ataupun kebanyakan pelabuhan, dia cuma jadi orang tengah. Dia kumpulkan bahan daripada luar, dia jualkan balik. Tapi kita menghasilkan produk kita sendiri, iaitu besi. Dan di samping produk-produk lain, banyak lagi produk lain. Gading gajah, sumbu badak, kayu gaharu. Dia kata kayu gaharu daripada sini kualiti bagus. Damar, kapur barus. Jadi yang tu adalah hasil-hasil yang dikeluarkan oleh Kedatua dan diperdagangkan oleh orang luar. Jadi semua faktor-faktor ini menjadikan Kedatua sangat penting. Dan Sungai Batu fungsinya adalah untuk memberi besi, untuk apa kita kata membekalkan besi. Pelabuhan-pelabuhan contohnya seperti Kampung Sungai Mas, Bengkalan Bujang jadi point of international trade. Pada tahun 2009, kajian Universiti Sains Malaysia menemui sebuah kawasan di Sungai Batu yang dipercayai digunakan sebagai jeti untuk memunggah barang dagangan. Tapak jeti ini satu masa dulu adalah pusat utama mengekspor besi yang dilebur di kawasan berdekatan. Di sini semua cover industri. Ini semua tapak lebur besi. Bukti adanya raw material, bahan asal untuk peleburan besi, biji besi dan sisa besi yang kita temui pada tapak ini yang jelas menyokong interpretasi bahawa seni bina jeti ini diguna pakai dalam pengeksportan jongkong besi yang dihasilkan pada tapak yang berada sekitar 44 meter daripada tapak bahagian timur. Lembah Bujang merupakan pelabuhan penting bukan sahaja untuk kapal dagang, tapi sebuah pusat pertemuan antara tamadun timur dan barat. Okey, kalau kita cakap Lembah Bujang tadi, kita jangan lupa yang Lembah Bujang ni pada kurun ketiga sebelum Masihi sehingga kurun ke-14 dia merupakan sebuah entrepot di mana dia merupakan pelabuhan yang terletak di tengah-tengah dua tamadun manusia. Okey, dua tamadun awal manusia. China di timur, India dan Arab di barat. So that mean di sinilah pedagang-pedagang daripada dua negara tamadun tadi, tiga negara bertemu dan bertukar-tukar bahagian. Itulah kalau saya, tanpa Lembah Bujang, tamadun daripada kemajuan daripada tamadun ini tak berkembang. Pasal dari sinilah mulanya berkembang hasil-hasil tamadun ini ke negara dunia luar. Itulah kepentingan Lembah Bujang. Penemuan tamadun Lembah Bujang dan kedudukan strategik Gunung Jerai turut membuka lipatan sejarah orang Melayu dalam bidang perkapalan. Profesor John Miksik berpendapat keahlian orang Melayu dalam seni bina kapal dan ilmu kelautan sama hebatnya dengan tamadun India atau China. Orang India belum memiliki teknologi yang cukup canggih untuk berlayar jarak jauh. Orang Melayu sudah mampu menyeberang pulau, seluruh pulau sampai Pulau Madagaskar, menyeberang Samudra India. Jadi mereka yang pergi ke India
mereka sudah memiliki peradaban, tamadun, kebudayaan, dan teknologi sendiri. Jadi kenapa mereka ke India untuk berdagang? Untuk menjadi orang besar dalam kebudayaan Melayu pada waktu itu, orang harus menjadi kaya. Menunjukkan keberanian, kemampuan sendiri untuk mengarung samudera dan membawa pulang barang-barang yang mahal dan langka, menunjukkan kemampuan diri sendiri dan lama-kelamaan menjadi semacam jenis perniagaan. Mungkin sukar dibayangkan kehebatan orang Melayu lebih 2000 tahun dulu berupaya mengharungi lautan Hindi yang luas. Berlayar dengan kapal kayu hingga ke benua India dan Madagaskar hanya dengan berbekalkan ilmu bintang dan laut sebagai panduan. Mentari terbenam di ufuk barat. Puncak Gunung Jerai ini pernah menjadi tanda arah kapal dagang merentasi lautan menghubungkan tamadun India dan China. Pintu masuk utama ke Selat Melaka untuk laluan rempah ratus pedagang Arab dan Parsi. Tamadun purba Melayu di kawasan Lembah Bujang ini pernah menjadi sebahagian daripada kerajaan Kedah Tua yang wujud selama hampir 2000 tahun. Hari ini, kewujudannya seakan-akan menyimpan 1000 rahsia. Banyak kajian dan teori yang diajukan menimbulkan banyak persoalan yang belum terjawab. Sudah lebih 10 tahun, Profesor Mukhtar Saidin bergelut dengan tanah dan debu di tapak arkeologi ini untuk mencari kepastian pada pelbagai teori dan andaian sejarah Melayu purba. Cebisan artifak yang ditemui satu persatu telah merombak semula catatan sejarah Melayu. Anak-anak didik Profesor Mukhtar turut mengorbankan keselesaan hidup selama 3 tahun melakukan kajian di tempat terpencil di Sungai Batu. Selalunya masyarakat ataupun zaman sekarang lah, orang jarang berminat untuk merungkai tentang persoalan tentang masa lalu. Tapi menariknya kajian dekat Lembah Bujang ataupun Sungai Batu ini sendiri, sebenarnya kita memberikan satu input yang besar dalam sejarah Asia Tenggara khasnya dan juga Malaysia khasnya lah, di mana kita selalu didedahkan tentang sejarah awal ni lebih kepada Kerajaan Melaka, sedangkan kajian dekat Kedah Tua ni sendiri telah memberikan satu data yang besar, lebih besar, di mana kita sebenarnya Kedah Tua ni sebenarnya jauh lebih awal daripada Melaka. Dan satu lagi, menariknya juga kajian di sini sebab kita merupakan tamadun tertua di Asia Tenggara. Sejarah adalah jati diri. So dengan mengenal sejarah, kita mengenal masa silam kita. Siapa kita? Dari mana asal kita? Siapa nenek moyang kita? Siapa yang memulakan tamadun kita? So dari situ kita mengkaji, kita meneliti dan kita berinteraksi dengan benda-benda tinggalan. So kita dapat tahu bahawa susu galur nenek moyang kita dahulu yang mendiami di bahagian utara Semenanjung ni adalah satu bangsa yang bertamadun tinggi. Bagi Profesor John Miksik yang pernah tinggal di Sungai Petani Kedah pada tahun 60-an, penemuan kesan sejarah purba Lembah Bujang adalah satu lembaran penting yang telah merubah catatan sejarah Melayu. Pendekatan seperti itu bahawa wilayah Melayu bukan wilayah yang terbelakang,
seperti katak di bawah tempurung itu pada masa sebelum diilhami orang-orang India sudah lama tercatat sejak zaman penjajahan. Tapi setelah zaman kemerdekaan, wajah dari penelitian mengenai purbakala Melayu itu terbalik sama sekali. Sekarang kami ingat dan kami sudah mengerti bahwa sebenarnya kebudayaan Melayu sudah mulai tersebar luas pada zaman prasejarah. Jadi dari sini kita dapat lihat bagaimana panjangnya perjalanan tamadun orang Melayu itu melalui beberapa fasa keagamaan yang lain, ya, tamadunnya. Dan kita dapat juga melihat bagaimana bahasa Melayu itu tetap mendasari tamadun-tamadun ini. Ya. Jadi pada zaman orang Melayu bertamadun berasaskan agama Buddha, banyak sekali kosakata Sanskrit yang masuk ke dalam bahasa Melayu yang tetap wujud sampai sekarang. Jadi misalnya kita lihat bahasa itu sendiri, perkataan bahasa itu dari Sanskrit, perkataan budi, perkataan pekerti, agama, pahala, dosa, puasa, ini semua dari bahasa Sanskrit. Ya. Kerana bahasa Melayu pada waktu itu digunakan sebagai bahasa pengantar. Kita memiliki pencapaian dan kita juga boleh juga menjalankan kerja-kerja diplomasi dengan berurusan dengan pedagang-pedagang asing. Jadi perkara ini menunjukkan bahawa perkembangan negara kita yang ada sekarang ni adalah bukan benda yang baru. Kita telah pun bermula 1500 ataupun 2000 tahun dulu. Okay, Alhamdulillah Tuhan Allah temukan kita tapak ini. Yang sekarang ini dah dapat kita gambaran yang lebih jelas apa yang berlaku. Ya. Kita mengeksport besi seawal kurun ke-6 sebelum Masih. Bila kita ekspor besi, seperti apa yang kata saya tadi, mesti ada susunan masyarakat yang tinggi, ada sistem pentadbiran. Jadi ini menggambarkan untuk generasi yang akan datang bahawa kita bermula dengan asas yang sangat kukuh. Kalau kita dah ada geologi ketika itu, dah kenal besi jauh lebih awal, kenapa kita tak boleh bergerak jauh lebih maju untuk masa depan? Jadi saya harap data ini juga digunakan sebagai jati diri anak-anak muda untuk melihat perkembangannya, dapat mengetahui secara keseluruhan gambaran. Kita bukan tiba-tiba ada, tetapi ada sejarahnya yang menunjukkan kita bangsa yang hebat. Batu bata yang tertimbus ribuan tahun seakan-akan mengunci rahsia Lembah Bujang yang pernah menjadi pusat tamadun Melayu purba. Masih banyak persoalan yang belum terjawab. Bukan mudah menarik golongan muda seperti Dr. Nasha untuk terus gigih berusaha mencari jawapan. Bagi Datuk Hashim, misteri, mistik dan rahsia sejarah purba Lembah Bujang adalah pendorong utama mereka tinggal di kaki Gunung Jerai. Dia mahu anak-anaknya menghayati suasana kegemilangan kerajaan Melayu yang pernah wujud di sini satu masa dulu.
Dalam sejarahnya, Melayu itu pengembara lautan, melorongkan jalur sejarah zaman. Begitu luas daerah sempadan, sayangnya kini segalanya kehilangan. Melayu itu kaya falsafahnya, kias kata bidal pusaka, akar budi bersulamkan daya, gedung akal laut bicara.